Apa yang Allah hendak daripada kita, mengetahui tentang perkara tersebut, itulah ilmu yang sebenar. Inilah ilmu ilahi. Ilmu adalah segala mengetahui tentang hukum ahkam yang telah dibawa oleh Nabi SAW untuk manusia. Itulah ilmu. Jadi ilmu yang sebenar hanyalah ilmu agama, ilmu ilahi, ilmu yang dapat memberitahu pada seorang itu apa yang Allah hendak daripada dia. Ilmu yang memberitahu pada seorang itu tentang hukum ahkam, cara hidup yang dibawa oleh Nabi SAW. Ilmu yang sebenar, tuan-tuan mulia, terhimpun dalam 3 soalan yang akan ditanya kepada setiap manusia di dalam kubur, iaitu ilmu tentang Allah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Rabb, ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang agama, tentang hukum ahkam agama. Itulah ilmu yang sebenar yang dapat membantu satu orang itu menjawab soalan dalam kubur dia. Selain daripada itu bukan ilmu. Selain daripada itu adalah funun, fan, iaitu kemahiran dunia. Menganggap selain daripada ilmu ilahi ini sebagai ilmu, menganggap selain daripada ilmu agama ini sebagai ilmu adalah satu kejahilan. Hari ini kenapa kejahilan telah tersebar dalam umat Islam? Kerana umat Islam telah menganggap semua itu sebagai ilmu. Dan mereka kata kamu boleh belajar apa-apa ilmu kamu nak. Ini juga satu ilmu, ini juga satu ilmu, ini juga satu cabang ilmu. Mana-mana ilmu boleh belajar. Sedangkan ilmu yang sebenar hanya ilmu agama, ilmu ilahi, yang memberitahu pada seorang itu apa kehendak Allah terhadap diri dia. Jadi perkara salah faham ini perlu dibetulkan, tuan-tuan mulia. Dan yang kedua, kita kena ada yakin bahawa dengan ilmu ilahi ini, ilmu agama ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kejayaan pada kita. Allah akan pelihara kita. Allah akan sempurnakan kehidupan kita. Satu orang, tuan-tuan mulia, satu orang hari ini, tuan-tuan mulia, kita yakin, orang Islam sendiri, mereka tidak yakin pada ilmu agama. Mereka tidak yakin bahawa dengan ilmu agama mereka dapat hidup dengan bahagia. Mereka akan dapat kejayaan dalam kehidupan mereka. Mereka akan dapat rezeki. Tapi keyakinan kita hari ini adalah dengan atas pengetahuan dunia, kemahiran dunia, kita anggap ilmu. Satu orang tu ada ilmu kedoktoran, dia ada ilmu sebagai seorang peguam, dia ada ilmu sebagai seorang jurutera. Maka dengan ilmu ini, dengan pengetahuan ini yang dianggap sebagai satu ilmu, dia rasa masa depan dia terjamin. Dia rasa masa depan dia terjamin, dia akan dapat hidup bahagia dalam hidup dia. Tapi dengan adanya ilmu agama, kita tidak ada yakin bahawa dengan adanya ilmu agama kita akan berjaya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, untuk dapat ilmu, kita pertama sekali kita kena usaha untuk dapat keyakinan. Ilmu ini tak akan datang dalam hati kita. Minat untuk dapatkan ilmu agama tidak akan datang dalam hati kita orang Islam selagi mana kita tidak ada yakin terhadap ilmu ini. Kita tak ada keyakinan bahawa dengan saya ada ilmu agama, dengan saya dapat tahu apa perintah Allah, dengan saya dapat ilmu, saya dapat kenal Allah, dapat tahu tentang agama, dapat tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu ini Allah akan pelihara saja. Dengan ilmu ini saya akan dapat kejayaan. Selagi mana yakin ini tak datang dalam hati kita orang Islam, selagi itu kita tidak akan ada minat terhadap ilmu agama. Jadi untuk dapatkan yakin ini, tuan-tuan mulia, kita perlu dakwah. Kita perlu dakwahkan manusia kepada ilmu. Kita perlu dakwahkan manusia kepada ilmu ilahi. Kita kena jumpa manusia, beritahu pada manusia tentang kepentingan ilmu agama dan bahawasanya dengan ilmu agama Allah SWT akan bagi kejayaan. Allah akan pelihara kita. Allah akan bagi pemeliharaan, kejayaan dengan perantaraan ilmu agama. Jadi bila kita dakwahkan perkara ini, kita dakwahkan ilmu agama bertentangan dengan segala funun-funun yang lain. Bahawa dalam semua kemahiran dunia tidak ada kejayaan, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jaminan kebahagiaan masa depan, jaminan kejayaan dan kebahagiaan pemeliharaan hanya dalam ilmu agama. Kita kena dakwah seperti ini, tuan-tuan mulia, bertentangan dengan segala pengetahuan kemahiran dunia lain kita kena nafikan, dan kita kena dakwah ajak kepada keyakinan bahawa kejayaan hanya dalam ilmu agama. Bila kita dah cakap perkara ini lagi dan lagi, kita dakwahkan pada perkara ini lagi dan lagi, barulah Allah datangkan dalam hati kita keyakinan terhadap ilmu agama ini, barulah dalam hati kita akan datang minat, keinginan untuk belajar ilmu agama. Dengan cara itu barulah kejahilan dia akan hilang daripada umat ini, tuan-tuan yang mulia. Dan tuan-tuan yang mulia, kerana Allah pertama kerja kita kena dakwah pada ilmu. Dan yang kedua, tuan-tuan mulia, kita kena hidupkan taklim. Kerana ilmu ni dibagi pada dua malam kita.
Satu ilmu fadail dan satu lagi ilmu masail. Ilmu fadail bermaksud janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji-janji Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan mulia, kita kena dengar lagi dan lagi. Kita kena dengar lagi dan lagi akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala supaya datang dalam hati kita keyakinan pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana yakin kita pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sejauh itulah keyakinan tersebut akan mendorong kita kepada amal, kepada ketaatan pada hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, sangat-sangat penting apabila kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau kita di tempat kita. Kalau kita di tempat kita, kita kena buat dua ta'lim. Satu ta'lim di masjid, satu lagi ta'lim di rumah. Setiap orang lelaki, setiap hari, dua ta'lim dia kena buat. Satu ta'lim di masjid dia pun dia kena duduk, satu lagi ta'lim di rumah pun dia kena duduk bersama dengan anak isteri dia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa hidupkan ta'lim, majlis ta'lim di rumah baginda. Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah menjadi satu orang yang seorang alim, seorang yang berilmu, yang mana dengan perantaranya ilmu agama telah tersebar pada umat dan umat telah mendapat faedah besar daripada ilmu Aisyah radhiyallahu anha disebabkan ta'lim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di rumah baginda. Ada ilmu yang Aisyah radhiyallahu anha dapat daripada dia dengar ta'lim Nabi di masjid, dan ada yang dia dapat ilmu daripada majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di rumah baginda. Dan selepas kewafatan baginda pun Aisyah radhiyallahu anha terus menghidupkan halqah ta'lim di rumah beliau. Jadi tuan-tuan yang mulia, ya, dua ta'lim kita kena buat. Satu ta'lim di masjid kita, satu lagi ta'lim di rumah kita bersama anak isteri kita. Dan bila kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala juga dua ta'lim, satu ta'lim pagi, satu ta'lim petang kita kena buat. Paling kurang 3 jam, 2 jam setengah hingga 3 jam paling kurang kita kena buat ta'lim setiap hari semasa kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis dibaca tentang fadail amal, kita dengar dengan tawajuh, dengan penuh fikir, dengan maksud supaya Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam hati kita keyakinan terhadap janji-janji Allah tersebut. Dan tuan-tuan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berserta dengan ta'lim fadail sangat-sangat penting untuk kita buat juga, baca juga kitab Muntakhab Ahadith. Kerana dalam kitab Muntakhab Ahadith telah Maulana Yusuf rahmatullah alaih telah kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan 6 sifat. Dan 6 sifat merupakan asas bagi usaha kita, dalam usaha kita. 6 sifat inilah asas dalam usaha kita, supaya kita dapat tahu apakah kedudukan 6 sifat ini di dalam mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya bila kita bayan 6 sifat, bila kita muzakarah 6 sifat, kita dapat terangkan, kita dapat dakwahkan, bayankan hadis-hadis tersebut. Hari ini malam kita, saya begitu pelik tengok orang bagi muzakarah 6 sifat. Dia bangun, dia bilang, ya, kita sifat pertama iman, sembahyang, lepas tu ilmu, zikir, ikram dan ikhlas, dan juga sifat usaha agama. Dia bilang satu persatu, tapi apakah yang dimaksudkan dengan yakin itu? Yakin ini akan dapat bila kita ceritakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yakin. Bila kita cerita tentang ikram, kita cuma kata kita kena maafkan hak orang lain dan tunaikan hak orang, maafkan hak kita. Tapi apakah itu hak-hak orang lain? Apakah hak-hak orang Islam? Kita tak tahu. Jadi dalam kitab Muntakhab Ahadith ni tuan-tuan mulia, diterangkan secara terperinci hadis-hadis berkaitan dengan yakin, berkaitan dengan iman, hadis-hadis berkaitan dengan sembahyang, berkaitan ilmu dan zikir, hadis-hadis berkaitan dengan sifat ikram, tentang hak apakah kedudukan orang Islam, apakah hak-hak orang Islam. Bab yang paling panjang dalam Muntakhab Ahadith berkaitan dengan ikram muslimin. Dan banyak hadis-hadis didatangkan menerangkan apakah hak-hak orang Islam atas diri kita. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat penting untuk kita baca kitab Muntakhab Ahadith ni. Untuk kita baca kitab Muntakhab Ahadith ni supaya kita dapat tahu betapa pentingnya kedudukan 6 sifat ni dari segi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya percakapan kita, muzakarah kita, bayan kita tentang 6 sifat ini berasaskan pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi mohon ingatkan bahawa sangat-sangat penting, dia ulang berkali-kali perkara ni, bahawa fadail amal ini bukan hanya tuan-tuan baca dengan dalam ta'lim secara ijtimai saja. Setiap daripada kita hendaklah jadikan fadail amal ini sebagai mutalaah infradi dia. Dia kena baca secara infradi setiap hari. Oleh kerana itu setiap orang kena ada buku ta'lim yang berasingan. Setiap orang dia kena ada buku ta'lim yang berasingan. Kalau 15 orang satu jemaah, kena ada 15 buku ta'lim.